Sambungan risalah Qudusiyah secara ringkasnya, yang pertama, Allah tidak berjisim. Apa sahaja yang berjisim ialah makhluk. Batu, dia ada jisim, makhluk lah. Matahari ada jisim, makhluk lah. Alam ni, segala langit, segala syurga, segala neraka, semuanya berjisim lah. Alam lah tu, makhluk lah. Allah dia tak kena jisim. Yang kedua, Allah tidak bertubuh. Yang bertubuh ni makhluk. Apa sahaja yang ada tubuh, makhluk. Kalau dia mengaku diri dia Allah, kita tahulah badan dia ada tubuh dia. Mana boleh Allah. Yang ketiga, Allah bukan jauhar. Dia bukan benda. Yang jauhar ialah makhluk. Yang keempat, Allah tidak bertempat. Yang bertempat ni ialah makhluk. Cubalah kita cari tengok satu benda, sesuatu lah yang tak ada tempat. Cuba kita fikir, ada tak satu benda yang tak ada bertempat? Syurga neraka pun ada tempat. Langit pun bertempat. Diri kita bertempat. Jadi tak ada satu benda pun yang tak bertempat melainkan Allah saja. Sebab pada azali tu, sebelum tempat dicipta, zat Allah ni dah ada dah siap-siap. Jadi zat dia tidak terpengaruh dengan tempat. Yang kelima, zat Allah tidak boleh dicerai-cerai, tak boleh dipisah-pisah, tak boleh dibahagi-bahagi, dan tak boleh dicantum-cantum. Yang boleh dicerai-cerai, boleh dipisah-pisah, boleh dibahagi-bahagi, cantum-cantum ni semuanya makhluk. 6. Zat Allah tidak dipengaruhi oleh bergerak ataupun berdiam. Apa sahaja yang bergerak ataupun berdiam ialah makhluk. Yang ketujuh, zat Allah tidak bertempat. Oleh itu dia ni tak ada batasan. Dia tak ada tepi, tak ada sempadan, tak ada had. Apa sahaja yang ada tepi, ada sempadan, ada had, yang tu semua makhluk. Syurga neraka pun ada sempadan. Sekiranya syurga tu tak ada sempadan, dia dah sampai kat kita sekarang. Disebabkan dia tu ada sempadan dia, sebab tu dia tak sampai kat kita. Neraka pun macam tu juga. Neraka ni ada had dia, ada sempadan dia, ada tepi dia. Sebab tu tak sampai kat kita sekarang. Kalau tidak, kita sekarang ni duduk dalam neraka. Jadi mustahil pula. Kalau syurga tak ada sempadan, neraka tak ada sempadan, tiba-tiba kita sekarang nak duduk dalam dua-dua dia sekaligus. Lagilah mustahil. Jadi apa saja bila dikatakan makhluk, dia ada sempadan. Apa sahaja di bawah arash Allah ni, semuanya ada sempadan. Arash sendiri pun ada sempadan juga. Bila kata makhluk ni, semua ada sempadan lah. Yang tak ada sempadan ni Allah. Sebab tu salah satu pengertian, salah satu, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dia tak ada sempadan, tak ada batas, tak ada tepi. Dia besar tak? Memang besar tak? Tapi besar dia tu tidak bertempat. Yang langit, bumi, 7 petala langit, 7 petala bumi, alam, arash, semuanya ada tepi. Tak besar lah. Bila kata ada tepi ni tak besar lah. Allahu Akbar, Allah tu dia langsung tak ada tepi, punya besar. Yang 8, Allah bukan arat, dia ni bukan sifat. Yang terpengaruh dengan arat ialah makhluk. Contoh dia, warna merah tu makhluk, yang hitam putih tu makhluk, yang lepir, yang lonjong, yang besar, yang kecil makhluk, yang kasar, yang lincin, semua makhluk. Yang mana yang bersifat tu makhluk lah. Jadi Allah dia bukan tu, dia bukan sifat. Yang ke-9, Allah tidak dijadikan, dia khaliq. Yang dijadikan ialah makhluk. Apa sahaja yang dijadikan adalah makhluk. Yang ke-10, alam kita ni seluruhnya adalah jauhar, adalah arat, adalah jisim. Jadi Allah dia bukan jauhar, bukan arat, bukan jisim. Yang ke-11, Allah tidak menyerupai segala sesuatu, dan segala sesuatu tidak ada yang menyerupai dia. Apa sahaja yang kita boleh bayang, selagi kita boleh bayang, bukan Allah lah tu. Kita dah bayang sampai dah tak dapat dah. Tu yang setengah ulama-ulama sufi kata, bila kamu dah tak dapat tu maksud dia nak dapat dah tu. Dah tak dapat maksud dia nak dapat. Selagi dapat bayang tu bukan dia lah. Bila dah bayang sampai dah tak boleh nak bayang dah, tu kira selangkah dah tu. Selangkah dah kat alam sufi tu. Bila dah tak dapat tu maksud dia dah nak dapat dah tu. Selagi kita boleh bayang, rupa dia macam ni kot, macam ni, tu bukan dia lah tu. Sebab yang boleh kita bayang semua memang tak kena, bukan dia. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada suatu apa pun yang sama
tak ada sesuatu apa pun yang sekufu, tak ada sesuatu apa pun yang setara, tak ada sesuatu apa pun yang sebanding dengan dia. Yang ke-12, zat Allah tidak dipengaruhi oleh arah. Dia ni tak duduk di depan ke, belakang ke, kiri, kanan, atas, bawah, bukan. Ni pelajaran hari ni. Fadilat zikir hari Selasa. Hari Selasa ni selawat Allahumma sholli ala Muhammad. Itu paling ringkas. Nak sambung panjang lagi pun boleh. Antara selawat yang paling utama ialah selawat yang dalam tahiyat akhir. Sebab selawat tu memang Nabi ajar betul lah, penuh. Yang selawat yang ditambah-tambah kemudian ni boleh juga nak amal. Selawat syifa' ke, selawat Ibrahim, selawat macam-macam selawat lah nama. Yang utamanya selawat dalam tahiyat akhir tu lah. Kelebihan selawat dalam Al-Quran Al-Ahzab ayat 56. Maksudnya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat. Selawat ni doa keselamatan. Memuji pun dia, berdoa pun dia. Allah pun selawat, malaikat pun selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Jadi, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya, serta ucapkanlah salam dengan penghormatan. Jadi, Allah pun selawat kat Nabi, malaikat pun selawat kat Nabi. Tiba-tiba kita tak mau selawat, tak kena lah. Allah sendiri pun selawat. Jadi kita tentulah kena lebih lagi. Bukan sekadar selawat saja dengan salam. Sebab salam kita kepada Nabi Muhammad ni dia sampai. Nabi Muhammad walaupun dia sekarang dah wafat, jasad dia di dalam kubur, tapi sampai. Jawab. Hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i. Sesiapa yang berselawat kepada aku sekali, maka Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali. Yang ni shortcut. Kita tahu tadi selawat tadi ni macam doa kesejahteraan. Kita selawat dekat Nabi, Allah balas balik 10 kali. Kalau kita berdoa sekali, ya Allah selamatkanlah aku, sekali doa lah. Bila kita selawat Allahumma sholli ala Muhammad 10 kali terus. Kita selawat 10 kali, 100 kali Allah balas. Jadi dia ni shortcut kepada doa. Shortcut, jalan pintas nak dapat 10 kali doa dengan sekali sebut saja. Riwayat Imam Ahmad, sesiapa yang berselawat ke atas aku sekali akan dicatat baginya 10 kebaikan. Tadi Allah balas selawat 10 kali, ni dapat pula 10 kebaikan. Riwayat Tirmizi, Ahmad, Ibn Hibban dan Al-Hakim. Nabi Muhammad kata, apakah tidak lebih baik aku khabarkan kepada kamu tentang orang yang dipandang sebagai manusia yang paling bakhil? Kamu nak tahu tak siapa dia manusia paling kedekut ni? Para sahabat pun jawab, bahkan elok sungguhlah, ceritalah. Maka Rasulullah pun berkata, orang yang paling bakhil ni, orang yang apabila disebut nama aku di hadapannya, maka tiada ia berselawat kepada aku, itulah manusia yang paling bakhil. Bila ustaz-ustaz dia datang mengajar, dia sebut Muhammad SAW, kita pun jawabkan, ni biasa kita buat. Sekurang-kurangnya sekali lah. Dalam satu-satu majlis tu, sekurang-kurangnya sekali tu mau jawab lah. Jadi terlepaslah kita daripada ni jadi orang bakhil ni. Kalau siapa rajin nak jawab banyak kali, lagi bagus. Setiap kali Tok Khatib kata nama Nabi Muhammad, kita jawab sallallahu alaihi wasallam, lagi bagus. Riwayat Imam Tirmizi, seutama-utama, seafdal-afdal manusia dengan aku, yakni Rasulullah, pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak berselawat kepada aku. Nak dapat syafaat dia, nak rapat dengan dia, nak dekat dengan dia pada hari akhirat esok ni, yang paling banyak selawat. Riwayat An-Nasa'i, barang siapa yang berselawat kepada aku sekali, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Sama macam atas tadi, tapi ada tambahan. Dan akan dihapuskan daripadanya dosa dan diangkat baginya 10 darjat. Tambah pula lagi, dosa pun hapus, darjat pun naik, maqam pun naik. Setengah golongan dia mempertikai, terutamanya golongan Salafi Wahabi. Dia kata, apalah orang tasawuf ni asyik duduk selawat. Di mana-mana pun majlis selawat.
sana majlis selawat, mai sini majlis selawat, buat apa majlis selawat saja. Sekali-sekali buatlah zikir pula. Jadi dia tak faham tu sebab dia tak lalui perjalanan jalan tasawuf ni. Sebenarnya dalam selawat tu ada zikir. Bahkan zikir mendahului. Buktinya kita bila nak selawat, Allah dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah dulu. Allah ke atas Nabi Muhammad kan. Zikir dulu dah. Jadi dia buat pengasingan seolah-olah zikrullah lain, selawat lain. Jadi bila kita tak lalui jalan tasawuf, kita duk rasa selawat ni untuk Nabi Muhammad lah. Bila kita selawat, kita ingat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ingat Nabi Muhammad, ingat keluarga Nabi Muhammad. Bila kita selawat, dia ingat Nabi. Padahal depan kali tu Allah dulu. Selawat, Allah ingat Allah dulu. Nak kena perbetulkan tu. Bila selawat, zikrullah dulu. Allah, kita ingat Allah dulu. Dengan asuhan jalan tasawuf lah. Kalau tidak, kita duduk selawat, duduk ingat Nabi Muhammad saja, dia macam terpisah. Allah tu lain, Nabi Muhammad ni cerita lain pula. Padahal Allah dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Mana-mana selawat pun Allah di depan dulu. Jadi yang ahli-ahli sufi, ahli tasawuf, orang tarekat, bila dia rajin buat majlis selawat ni, sebenarnya zikir juga tu. Di dalam dia ada zikir ni.